Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi majlis di atas kesudian untuk menjemput saya berdiri di sini bagi menyampaikan satu ucapan. Yang berusaha Dr. Hajar Narita binti Muhammad Nur, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Yang berusaha Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Yang berusaha Yang Mulia Tengku Nur Faizul bin Tengku Embong, Ketua Jawatan Hal Ehwal Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Yang dihormati Ketua-Ketua Jawatan, Ketua-Ketua Unit, Pensyarah-Pensyarah Kanan, Barisan Kepimpinan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Sesi 23-24. Seterusnya, siswa-siswi guru Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Para hadirin yang saya hormati lagi kasih sekalian, anak-anak sedang berlari pula di tepi pohon keladi. Girang rasa tidak terperi bertemu hadirin yang baik budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam pinta IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Pertama dan selama-lamanya saya ingin mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kerana pada pagi yang mulia ini kita dapat sama-sama berkumpul pada hari ini dalam satu perhimpunan yang cukup bermakna pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada para hadirin dan hadirat yang sudi meluangkan masa sejenak untuk kita sama-sama meraihkan perhimpunan rasmi yang berlangsung pada hari ini. Sebelum saya memulakan ucapan saya dengan lebih mendalam, izinkan saya mulakan dengan serangkap pantun. Bunyinya begini: kalau sakit terkena rahal, disapu ubat oleh datuk yang baru belajar. Harga kafe tidak perlu mahal demi kesejahteraan para pelajar. Kenaikan harga makanan di kafe didefinisikan sebagai harga makanan yang dikenakan di kafe Institut Pendidikan Tinggi atau IPT meningkat mendadak sehingga ada yang mengemukakan harga yang kurang relevan berdasarkan perkara yang dimakan. Perkara ini terjadi disebabkan peningkatan harga bekalan mentah di pasaran seperti ayam, telur, minyak dan roti yang secara tidak langsung memberi kesan kepada peniaga, khususnya di pihak universiti. Jadi mungkin ini menjadi salah satu asbab di mana pihak kafe tidak tahu ingin meletakkan harga yang berpatutan, sehingga kan perkara ini diambil peluang oleh peniaga kafe di Institut Pendidikan Tinggi mengenakan dengan harga yang cukup tinggi. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, dalam satu keratan akhbar ada menyatakan bahawa kenaikan harga petrol dan diesel yang memberi kesan pada harga barang keperluan turut meningkatkan harga makanan dan minuman di kafeteria Institut Pengajian Tinggi di bandar utama negara ini. Walaupun tidak menunjukkan peningkatan ketara, harga baru makanan di Institut terbabit jelas membebankan pelajar sehingga mereka menyuarakan rasa tidak berpuas hati. Tinjauan berita harian mendapati harga makanan di kafe beberapa institut pendidikan tinggi awam jauh berbeza berbanding dengan harga di luar kampus. Rendaan ini membebankan para pelajar kerana terpaksa bergantung kepada pinjaman untuk membayar yuran pengajian dan asrama. Secara purata, harga makanan di kafeteria Institut Pendidikan Tinggi Awam lebih antara 20 sen hingga 50 sen berbanding dengan restoran luar. Hadirin yang dihormati, terdapat pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan oleh beberapa pihak seperti pihak pelajar maupun pihak kerajaan dalam mengatasi kenaikan harga makanan di kafe Institut Pengajian Tinggi. Saya satu indikator yang diambil oleh saya sendiri jika saya sebagai seorang siswa ialah saya akan melaporkan kepada pihak yang berkenaan seperti pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP dalam memastikan kestabilan harga makanan di kafe Institut Pengajian Tinggi berada di peringkat yang sepatutnya. Hal ini dikatakan demikian untuk memastikan harga yang dijual di kafe Institut Pendidikan Tinggi itu masih lagi relevan dan bersesuaian dengan tahap kemampuan para pelajar. Sebagai contoh, jika didapati ada di dalam kalangan kafe Institut
Pengajian Tinggi ini tidak meletakkan harga makanan mengikut kepada skala yang telah ditetapkan, maka saman atau amaran akan diberikan kepada mereka. Kesannya, pihak kafe akan belajar daripada kesilapan sekaligus memastikan harga makanan yang dijual itu sangat bersesuaian dengan pelajar yang mengetahui bahawa pelajar hanya membuat pinjaman dengan pihak kerajaan bagi menampung kos sara hidup semasa mereka melanjutkan ke peringkat institut pendidikan tinggi. Siswa-siswi yang dikasihi sekalian, usaha dalam menangani isu berkaitan dengan kenaikan harga makanan di kafe Institut Pengajian Tinggi bukan sahaja dilaksanakan oleh pihak pelajar itu sendiri, malah pihak kerajaan juga haruslah memainkan peranan yang penting dalam memastikan pihak kafe tidak meletakkan harga makanan yang terlalu tinggi, dan wajarlah diletakkan mengikut kepada barangan semasa yang kita sedia maklum juga bahawa barangan-barangan mentah ini juga mahal. Pada hemat saya, pihak kerajaan memainkan peranan yang signifikan dalam usaha menangani masalah kenaikan harga makanan di kafe Institut Pengajian Tinggi. Angkah pemantauan harga makanan di kafe harus dilaksanakan secara istiqamah dan berkesan. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan tiada peniaga yang akan menaikkan harga barangan sesuka hati, dan yang paling penting adalah dengan menetapkan harga barangan pada kadar yang ditentukan oleh pihak kementerian berkenaan, seperti harga nasi dengan telur hanya setinggi RM3.50. Para hadirin sekalian, kerajaan juga harus memperkasa peranan tribunal tuntutan pengguna serta melindungi hak pengguna dari semasa ke semasa. Tanpa mengira apa-apa cara sekalipun, tindakan pantas terhadap laporan kenaikan harga barangan sesuka hati yang dilaporkan oleh mana-mana pihak haruslah diambil supaya kebajikan dan hak pelajar Institut Pengajian Tinggi sebagai pengguna dipelihara malah terus dijaga. Bukan itu sahaja, kerajaan juga bertanggungjawab menggalakkan penyediaan menu makanan yang berkualiti dengan harga siling sebanyak RM3.50 untuk satu hidangan melalui bakul makanan siswa keluarga Malaysia. Hal ini bertujuan memastikan para graduan yang tidak berkemampuan masih lagi boleh mendapat bekalan makanan untuk menanggung kehidupan hari-hari. Dalam masa yang sama juga, pihak kerajaan juga boleh memberikan peruntukan yang sedikit kepada pihak kafe Institut Pengajian Tinggi bagi membolehkan para pelajar memperoleh makanan yang lebih murah daripada kedai luar akibat daripada adanya bantuan. Sebagai contoh, dengan harga RM3.50 ini, mereka akan dihidangkan dengan nasi dan juga lauk seperti ikan atau ayam yang merangkumi saiz yang biasa dan bukannya berlebihan, tetapi cukup-cukup untuk membolehkan para pelajar itu kenyang. Jika inisiatif ini dilaksanakan dan ditambah baik, insya-Allah mahasiswa akan dalam keadaan baik, dan saya rasa mahasiswa menyambut baik inisiatif yang diberikan oleh pihak kerajaan ini. Para hadirin hadirat yang dikasihi semua, saya berharap agar perhimpunan pada pagi ini dapat memberikan sedikit sebanyak cadangan atau inisiatif yang berkaitan jalan penyelesaian yang boleh diambil bagi menangani kenaikan harga makanan di kafe Institut Pengajian Tinggi, sekaligus mampu untuk mempraktikkannya dalam kehidupan seharian kita, kerana jika bukan kita yang ingin mengubah, siapa lagi? Oleh itu, tepuklah dada, tanyalah selera. Sebelum itu, tidak lengkap kalau saya tidak memberikan serangkap pantun sebelum saya mengakhiri bicara saya pada pagi ini. Oleh itu, izinkan saya untuk berpantun. Ikan duri, ikan laga, bentuknya panjang, berbentuk lurus. Jika ingin harga makanan Institut Pengajian Tinggi dijaga, semua pihak perlu mengambil serius. Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan perhimpunan pada pagi ini. Sekian daripada saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.